Satu jawatan kuasa antara kementerian akan ditubuhkan bagi mengkaji punca-puncanya mengapa semakin ramai belia menyalahguna dada dan apa cara-cara untuk menanganinya. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam mendedahkan jawatan kuasa baru itu akan dibentuk tahun ini. Langkah tersebut diambil sedang cabaran memerangi dadah di Singapura terus meningkat. Ini termasuklah pandangan semakin liberal terhadap dadah kanabis atau ganja di sebilangan negara jiran serta maklumat salah tentang dadah secara online. So we will form an interministerial committee involving MOE, MSF, MCCY, People's Association, MINDEF, MCI, MOH. So we'll bring them. I will chair this committee and we will try and see how we can focus on drug prevention efforts in the home, in homes, and working through parents, in schools, in the community, in national service. Satu tinjauan Institut Kesihatan Mental IMH yang didedahkan semalam mendapati bahawa kebanyakan penyalahguna dadah mula terjerumus pada usia muda 16 tahun. Tinjauan ke atas 6,500 orang itu mendapati sekitar 42% responden didapati mengambil dadah sebelum usia 18 tahun. Sekitar 30% responden pula didapati mengambil dadah di rumah mereka. How can we work better with parents? How do we, try and get the message across that drugs are a serious problem? It has gotten across to many Singaporeans, most Singaporeans, I would say. We need to emphasize it, drive it home further. Also, we have to approach the young people themselves. That's why we need to work with the parents, with the community, with the schools, national service. Pengumuman jawatan kuasa antara kementerian itu diumumkan Encik Shanmugam semasa lawatannya ke Rumah Peralihan Pertapis di Geylang. Encik Shanmugam juga melancarkan satu inisiatif baru pertapis bagi membantu para penghuni rumah dalam peralihannya menimba kemahiran baru dan meraih sijil kelayakan. Inisiatif dipanggil Prestige itu menumpukan kepada aspek pemulihan, sosial, keusahawanan dan latihan bekas pesalah. Encik Shanmugam berkata usaha ini diharap dapat bantu memperbaiki kadar kebentanan dalam tempoh 5 tahun bagi para pesalah. Menurut laporan Perkhidmatan Penjara Singapura, kadar itu kian merosot sejak 2015 hingga ke paras 39.9% yang dicatatkan oleh kohort 2017. Our aim is to really try and reduce a 5-year recidivism rate. And how does Pertapis do this? They are aiming, they work with ex-detainees, there are about 90 of them here. They provide them with work therapy, training, to really help them better prepare to take on a job and also keep the job. Encik Shanmugam yang disertai Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Dr. Fashal Ibrahim juga dibawa melihat antara kemudahan latihan di Rumah Peralihan Pertapis. Apabila mereka mendapat pekerjaan yang mantap dengan kemahiran mereka, ini akan memberikan ruang bagi kita untuk menjadikan sokongan dan juga menurunkan kadar residivisme bagi para banduan ini supaya mereka dapat hidup bersama-sama dengan keluarga dan sahabat andai di luar sana. Selain memberi latihan, Prestige juga mewujudkan peluang pekerjaan dengan membangunkan perusahaan sosial dan bantuan kewangan sebelum bekas banduan itu mendapat pekerjaan. Prestige ini adalah satu maruah. Maruah kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Peningkatan maruah mereka itu sangat-sangat penting supaya bila dah ada darjat yang baik ini, mereka tidak balik kepada kancah dadah lagi. Itu yang kita harapkan. Beberapa latihan sudah dilakarkan termasuk dalam bidang pembersihan, penyenggaraan dan pengangkutan. Anda yang ingin membeli kenderaan boleh menjangkakan harga sijil hak memiliki kenderaan atau COE lebih rendah. Ini setelah premium COE bagi kebanyakan kategori ditutup lebih rendah dalam bidaan pertama di bawah kuota baru bagi suku ini. Seperti yang dapat anda lihat, premium motosikal mencatat kemerosotan terbesar, jatuh lebih $7,000 atau hampir 60% untuk ditutup kepada $5,000 dalam bidaan kali ini. Premium bagi kereta dalam kategori A pula merosot sekitar $2,700 kepada sekitar $101,000. Bagi kategori B, premiumnya turun sekitar $1,500 kepada kira-kira $119,000.
COE bagi kategori terbuka pula turun sekitar $500 kepada $124,000. Bagi kategori komersial termasuk kenderaan muatan dan bas yang meningkat sekitar $250 kepada hampir $75,600. Bidaan kali ini melibatkan langkah baru bagi motosikal di mana pembida dikehendaki meletakkan deposit bidaan lebih tinggi sebanyak $1,500 naik daripada $800 sebelum ini. Tempoh sah bagi COE sementara motosikal juga dikurangkan daripada 3 bulan kepada sebulan. Lebih banyak penipuan e-dagang berlaku tahun lalu berbanding 2021. Bilangannya melonjak lebih 70% daripada sekitar 2,800 kepada hampir 4,800. Para pembeli bagaimanapun berpotensi mengelak daripada menjadi mangsa dengan memanfaatkan satu sistem penilaian yang dihasilkan Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA. Menerusi sistem itu, laman-laman membeli belah online diberi penilaian antara 1 hingga 4 tanda semak dengan 4 tanda semak merupakan penilaian tertinggi. Amazon, Lazada dan Q10 diberi penilaian tertinggi diikuti Shopee. Facebook Marketplace pula di tangga terbawah atau dianggap kurang selamat. Penilaian diberi berdasarkan jumlah kes penipuan yang dilaporkan dalam platform-platform berkenaan tahun lalu. Lebih separuh kes penipuan berlaku di Carousel dan Facebook Marketplace. Laman-laman e-dagang dinilai berdasarkan 4 bidang termasuk pengesahan pengguna, keselamatan urus niaga, pengendalian kerugian bagi pengguna serta keberkesanan langkah-langkah anti penipuannya. Angkatan Laut Republik Singapura RSN akan mempunyai kapal-kapal baru berteknologi tinggi untuk meningkatkan keupayaannya dan menangani ancaman yang berubah-ubah. Dipanggil kapal tempur berbilang peranan atau MRCV, ia dilengkapi sistem senjata yang membolehkan seseorang kelasi melakukan lebih banyak tugas walaupun bilangan anak kapalnya dikurangkan. Ini di tengah-tengah bilangan kelahiran yang semakin berkurangan di Singapura. Beginilah mungkin rupa bentuk MRCV. Rekaannya bagaimanapun masih belum muktamad. Kapal ini sedang dibina oleh ST Engineering dan firma Sweden Saab. Penghantarannya akan dilakukan secara berperingkat mulai 2028. Kapal-kapal baru ini akan menggantikan armada korvet peluru berpandu RSN yang berusia 30 tahun. Ia sering dikenali sebagai tulang belakang kuasa menyerang. MRCV boleh diubah suai dengan cepat untuk kegunaan lain seperti usaha bantuan bencana. Ia berfungsi sebagai kapal induk dengan banyak sistem tanpa pemandu yang mengawal kenderaan dan kapal di udara serta permukaan dan dasar laut. This allows it to be a force multiplier, expanding its area of influence wherever it's deployed. Operating multiple unmanned systems from a manned platform is a nascent area of technology. But we believe this is an important capability that will allow the Navy to remain relevant and tackle the challenges of the future.